Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita pada hari ini 26 September 2022 bersamaan dengan 29 Safar 1444. Kita dapat teruskan pengajian dan kita juga mendapat khabar yang menggemparkan umat Islam, iaitulah kematian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita dalam kitab kita ni Bahrul Madhi. Nama kitab kita Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Bahrul Madhi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, jilid yang kedua, bagi masalah yang ke-73. Bagi jemaah yang ada edisi Jawi, muka surat 33. Kalau tak ada Jawi, cari nombor masalah. Masalah 73. Kita masih lagi dalam huraian kepada hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis nombor 16. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Ali, thalathun la tuakhiruha. Nabi kata, Ali, 3 perkara jangan dilengah-lengah, jangan dilewatkan. Apa dia? As-salatu idza anat, apabila solat dah masuk waktu. Wal janazatu idza hadarat, jenazah apabila sudah berlaku kematian. Wal ayyimu idza wajadta laha kufwa, iaitu anak gadis ataupun wanita yang tidak ada pasangan, apabila kita sudah dapat baginya kufu. Kufu itu maknanya calon yang layak dengan dia, maka kahwinkan dia cepat. Jadi 2 perkara telah kita bincangkan, tentang solat di awal waktu dan juga tentang segera kebumikan jenazah. Pada siri ini, siri yang ke-10 ini, masalah Nabi kita salah kata, wal ayyimu idza wajadta kufa. Orang perempuan yang tidak ada pasangan, janda atau dara, apabila telah didapati calon yang kufu, yang selayak dengan dia, maka jangan dilewatkan perkahwinannya. Ini masalah yang ke-72 ini, menyegerakan nikah anak perempuan. Adakah disuruh, adakah diperintah oleh Allah suruh segerakan perkahwinan ataupun tidak? Maka dalam hadis yang kita baca tadi sudah jelas. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam Al-Um, pada bab ma ja'a fi amrin nikah, dalam bab perintah supaya melakukan perkahwinan, maka pasti lazim bagi segala wali perempuan-perempuan yang bujang. Bujang ini yang tak ada pasangan, bukan bujang dengan makna janda. Orang Kelantan kata bujang ni janda. Dan yang merdeka lagi baligh, apabila berkendak mereka itu akan nikah, dan menyeru mereka itu kepada redha daripada bersuami, mana dia redha dah, dia sanggup untuk jadi isteri, bahawa dinikahkan mereka itu. Jadi wali jangan tangguh lagi, jangan duduk nak simpan anak lagi, nikahkan dia. Kerana firman Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Artinya, dan apabila sudah menjatuh talak sekalian kamu akan perempuan-perempuan, isteri, mana istrinya telah diceraikan dan telah tamat iddah mereka itu, maka janganlah walinya, wali ini penjaga wanita itu, melarang akan mereka itu bahawa berkahwin akan suami mereka itu apabila telah bereda-reda antara mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Maka yang demikian hukum ke atas wali, apabila perempuan hendak bernikah maka segeralah nikahkan akan dia. Ni setengah wali ni dia sayang anak perempuan dia, adik perempuan dia sayang nak kahwin kan, dia nak simpan lah budak tu. Orang minta tak bagi, akhir kali terlepas kata orang terlepas kereta api. Nah, umur dah lanjut dah, umur sudah tua, jadi susahlah nak cari suami. Nah, masa muda-muda dulu orang minta tak bagi. Waktu tengah mengaji, orang minta anak saya nak belajar. Sudah habis you, anak saya nak kerja. Sudah boleh kerja, nak rasa gaji anak. Akhir sekali sudah tua, duduk sorang-sorang, bapa sudah mati. Ya, tengok, ramai perempuan yang mengadu. Kesalahan yang dibuat oleh wali menyebabkan mereka bersendiri, tak degu. Ini satu perbuatan yang salah. Allah kata fala ta'duluhun, jangan halang kalau mereka dah ada calon yang layak. Dan pada hadis yang di atas itu yang lebih zahir ialah kepada seorang yang menaruh anak perempuan, menaruh makna simpan anak perempuan, atau saudara adik-beradik perempuan bujang yang tidak ada pasangan, maka datang orang yang patut, mana orang yang sesuai dengannya meminangnya. Mari orang sesuai pinang, maka janganlah ditangguhkan lagi, kerana apabila menyalahi kaedah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu dan tiada menurut sepertinya, nascaya sesal kemudian harinya. Menyesal awak nanti. Ada kalanya oleh kerana memilih amat, pilih, tiba-tiba sudahlah terpilihkan yang lebih huduh rupanya, atau tabiatnya, atau agamanya, dan sebagainya. Pilih sangat, tak kena orang. Dan ada kalanya boleh jadi anak betina, anak perempuan lah, tulis kita. Ini bahasa orang lama-lama ni, dia relax je. Anak perempuan atau saudara perempuan itu melarikan laki-laki ke rumah qadi. Lari pergi menikah di mana-mana lah, seberang sungai ke seberang mana, atau menangkap laki-laki di mana-mana tempat yang dapatinya, ataupun ia memberi malu dengan berzina, na'uzubillah, ataupun tiada sedar telah dibuntingkan orang. Ini semua ni kesan daripada orang minta tak bagi. Maka hendaklah berjaga-jaga di atas anak perempuan, istimewa pula telah cukup umurnya, maka hendaklah segerakan nikahnya dengan jalan menerima pinangan laki-laki yang patut, yang sesuai. Kalau muali itu wali dia, dia campur Arab Melayu kita ni. Kalau mualinya itu maknanya mualinya orang yang dipinang, anak jagaan dia tu, anak yang dijaga oleh wali tadi, telah dipinang orang atau sebagainya. Jadi wasi wali, terimalah peminangan tersebut, jangan ditangguh-tangguh lagi. Tamatlah kita tentang arahan menyegerakan kawinkan anak jagaan dia ataupun wali yang jaga adik-adik perempuan dia, segerakan kahwin bila sudah ada calon yang sesuai. Kemudian masalah 74, ini tanda tajuk dia, siapakah orang yang sepadan, sekufu dengan wanita ataupun laki-laki. Jadi orang nak kahwin ni, di antara calon dia kuf'a. Nabi kata iza wajadta laha kuf'a, iza wajadta kuf'a, bila kamu dapati calon yang layak. Siapakah orang itu, calon yang layak, yang kufu itu? Tengok masalah 74. Kufu, kufu ni maknanya calon yang layak, yang sesuai. Kufu dalam perkahwinan dan bagaimana mengenali dia, kategori dia, ciri-ciri dia.
Kata Syekh Al-Qastallani, dan bermula segala perkara kufu itu di sisi Asy-Syafi'iyah, di sisi ulama mazhab Syafi'i ada 5. Tanda kufu mengikut ulama Syafi'i ada 5 kategori. Yang pertama, selamat daripada aib nikah. Maknanya calon ni selamat, tak ada penyakit gila dan kusta dan balar. Kalau penyakit kusta ni bahaya, penyakit apa ni yang berjangkit. Gila pun masalah juga. Sebab gila ni di antara penyakit yang menurun. Dia turun pada keluarga. Atau na'udzubillah. Maknanya mungkin dalam anak-anak dia esok ada yang bermasalah. Dan juga ada lagi, banyak lagi penyakit-penyakit lain yang kronik. Rasanya boleh rujuk pada doktor. Penyakit yang dia akan genetik dia tu akan turun ke anak dia. Itu pun kena perhati tengok. Di antara penyakit zaman kita ini, tambah sikit lah, tak ada lagi tak ni, iaitu HIV. Orang yang kena HIV ni, kalau nikah, dia akan turun ke bini dia tu pula. Dan banyak lagi lah kesan-kesan yang tidak baik dalam masalah ini. Tu ada orang kahwin tu, HIV sama HIV, tu cerita lain. Tapi kalau sudah gila punya pasal, cinta punya pasal kata orang, ada budak orang sanggup juga, HIV pun tak apa lah, asal kau boleh kahwin dengan kawan tu. Nak kata apa? Tapi ini di antara salamatun daripada kaifan nikah, ataupun si laki-laki ni jenis tak melawan ke, orang panggil mati pucuk. Itu di antara benda-benda aib lah tu. Tapi hak tu tak nampak, ni hak nampak ni, gila, balar tu semua ni penyakit yang nampak. Yang kedua, merdeka. Mana laki-laki yang mari pinang anak tu biar merdeka. Kalau dia hamba, fikir banyak kali. Maka janganlah laki-laki berjamis akrab daripada abdi. Jadi jangan ambil orang yang dari kalangan hamba. Kalau nak hamba apa, merdeka dulu, dimerdekakan. Dia jadi maula, dalam bahasa Arab kata maula, makna orang dimerdekakan orang-orang ini. Kerana digit tu dia kata merendah diri akan dia oleh orang perempuan. Perempuan dia rasa hina lah, dia kahwin dengan hamba, sedangkan dia orang merdeka. Sebagaimana yang berlaku kepada Barirah. Barirah ni hamba. Suami dia nama Mughith, juga hamba. Tapi Barirah ni dia rapat dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia minta nak merdeka. Dia panggil mukatab. Akhir kali dia lepas merdeka. Bila dia merdeka, biasanya kalau perempuan sudah merdeka, dia bebas nak duduk dengan suami yang hamba ataupun tidak, maka dia pilih berpisah. Mughith ni, Allahu Akbar, kata orang macam kucing jatuh anak lah. Sayang dia sangat-sangat dia ke Barirah, tapi akhirnya tak boleh. Nabi minta Barirah balik kepada Mughith. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini permintaan atau arahan? Tengok, orang beriman, kalau Nabi arah, saya taat. Tapi kalau Nabi cadang je, saya tak nak. Jadi akhir sekali begitulah cerita. Yang pentingnya kalau hamba tak boleh. Tak ada zaman kita ni, cuma kita mendengar cerita ya. Yang ketiga, bangsa. Adakah bangsa ni satu isu yang dikira tidak kufu ataupun tidak? Dan jikalau pada Melayu sekalipun, kerana bangsa itu setengah daripada kemegahan. Sekiranya bapa seorang laki-laki Melayu dan ibunya Arab, tiadalah ia berkufu dengan perempuan berbapakkan Arab. Dan jikalau ibunya Melayu sekalipun. Ini masalah yang agak kronik sikit lah. Kita sekarang ni orang tak duk fikir panjang dah tentang masalah Arab dengan Melayu ni. Sudah jadi campur-campur dah, daripada dulu lagi campurnya. Jadi berasanya dalam masalah kufu tentang bangsa ni tidak timbul dah sekarang ni. Orang dah globalisasi ni, masing-masing Melayu nikah dengan Afrika apa ramai. Ni pelajar-pelajar kita belajar di UIA, jumpa dengan studi mari daripada Afrika. Kalau menikah dengan orang putih, kita kata sebab gila kau comel. Ni dengan Afrika pun dia nak juga. Jadi tak ada, kalau dia dah setujulah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu.
Bila datang pada kamu meminang orang yang kamu redha agama dia dengan akhlak, fazawiju. Nabi tak sebut dalam masalah-masalah bangsa tu. Jadi masalah bangsa ni kena tanda sini ya. Tidak timbul sangat masalah bangsa ni. Timbul masalah sekarang ni masalah akhlak ataupun agama. Yang keempat, tiada jahat dengan beragama dan baginya. Jadi orang ni dari sudut agamanya orang berakhlak. Maka tiada sekupu laki-laki fasik dengan perempuan yang tiada fasik. Laki-laki ni maksud ni tak semaya, melakukan dosa besar. Jadi nak nikah orang-orang perempuan yang jaga solat dia, yang jaga akhlak dia, kita kata tidak kufu. Kalau orang minta juga tak sah. Tapi masalahnya zaman kita ini mana ada soalan yang ditanya awak solat ke tidak? Rasa jarang orang tanya. Hak tanyanya awak ni kerja apa? Ni hak besarnya. Kerja apa? Ingatkan cerita orang buat nakal tu. Budak ni nak test cala mak mertua dia. Dia kata, maaf lah makcik, mak saya ni kerja pomen je. Tahu pomen? Pomen ni buat mekanik lah, mekanik. Oh, tak mau dia. Dia tak dengar molek. Kau itu mekanik apa? Rupanya mekanik kapal terbang. Kalau kata engineer kapal terbang, celek mata selalu dah. Dia kerja mekanik. Orang Kelantan kata kerja pomen. Pomen tak juga. Anak kita nak ngaji lagi ni. Baik. Tak masalah timbul. Yang masalahnya fasik tak fasik. Jadi kalau laki-laki ni jenis tak solat, laki-laki ni jenis orang panggil buat benda-benda dosa besar, maka kita kata tidak layak dengan anak perempuan kita yang baik. Tak. Yang kelima, masalah pencarian. Maka tiadalah berkufu orang yang berpencarian lata. Lata tu maknanya rendah. Lata. Dengan orang yang berpencarian tinggi. Maknanya orang yang dia punya tinggi, dia punya mata keuangan dia dengan orang yang rendah dia punya kedudukan. Tak sama. Maaflah dah. Dia buat contoh. Kalau tidak saya tahu buat contoh benda ni. Seperti laki-laki menyapu jalan, kerja bandaran, jalan raya. Tiada berkufu ia dengan anak perempuan tukang jahit. Tak kufu. Gitu kan bagi kita sekarang ni rasa tak ada masalah apa tu dua tu. Nah, asalkan dia dua tu cinta lah. Dia ni anak makcik tu kejahit, kawan tu sapu jalan, jadi apa salahnya? Hak ni berjahit, hak ni cuci. Rasanya tidak jadi masalah dalam masalah ni. Dan tiada berkufu laki-laki tukang jahit dengan anak perempuan saudagar. Tak ada kufu. Dan tiada berkufu laki-laki saudagar dengan anak perempuan orang alim. Ada masalah apa? Ahli korporat nak kahwin dengan anak tok guru. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Yang penting dia tu soleh. Dia tu orang baik, jaga solat, jaga akhlak. Cuma dia tidak alim, dia ahli korporat. Jadi masalah. Kalau kita nak buat contoh, Nabi kahwinkan Osman ahli korporat dengan anak perempuan dia 2 kali. Tapi kita boleh jawab Osman orang alim. Tapi maknanya calon korporat tu tidaklah menampakkan satu perbezaan kufu tak kufu. Ahli korporat yang soleh, yang beriman, baik. Dia boleh bantu bapa mertua dia buat pondok, boleh bantu tolong bina rumah wakaf, tolong bantu banyak lagi benda-benda yang faedah. Dan tiada diiktibarkan berkufu pada kaya harta, kerana harta itu pergi balik, dan tiada bermegah dengan dia oleh orang yang bermalu dan orang-orang ahli fikir. Jadi dia kata dalam bab kaya tak timbul, tapi dalam mata pencarian yang timbul. Kata Syekh, insya-Allah di dalam bab an-nikah dapat luas lagi bicara ini. Maknanya perbicaraan panjang tentang masalah ini kita akan bincang dalam bab nikah nanti, insya-Allah. Dan disebutkan di sini oleh kerana bertali mali dengan hadis juga. Oleh kerana hadis sebut, kita pun sebutlah wajadta kufa. Naknya tajuk asal dia tadi iza as-salatu iza anat. Naknya semaya ikut waktu. Tapi oleh kerana hadis ni sebut, Tuan Syekh kita pun sebut juga. Jazakallahu khairah. Sekurang-kurangnya dia buka minda kita, boleh kita tahu. Kalau tidak kita pun tak tahu dalam masalah kufu tak kufu ni. Tapi adalah benda-benda ciri-ciri kufu tak kufu tu yang boleh kita semak semula mengikut uruf semasa zaman kita ini. Kita kata wallahu alam. Berapa ramai orang-orang yang hebat-hebat, isterinya berpangkat tinggi, ada PhD sebagai pensyarah, profesor, suami dia driver dia ya, tidak jadi masalah.
Boleh je kita kata kufu sebab bini doktor pakar, suami biasa-biasa. Boleh je sebab doktor ni dia sibuk. Kalau dua-dua sibuk belaka, anak nak pergi campak kat mana? Sekurang-kurang suami boleh tolong jaga anak, suami isteri dia bersibuk konferensi sana sini. Jadi kita kata adalah timbang tara dalam masalah-masalah yang tersebut. Allahu Akbar. Jadi kita boleh bincang lagi lah tajuk tentang kufu tadi. Cuma ada lagi perbincangan panjang. Tuan Syekh kata kita tunggu dalam bab nikah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai ke bab nikah nanti, insya-Allah kita akan bincang banyak lagi tajuk yang berkaitan. Taib. Masalah 75, amal-amal yang afdal dan hadisnya. Jadi apakah amalan yang paling afdal yang mampu kita buat? Apakah amalannya itu? Tanda ni tajuk baru ni 75 ni. Tajuk 3 amalan yang afdal yang mampu kita buat, insya-Allah. Wahai saudaraku, pada masalah ini ada beberapa amal yang afdal telah dikeluarkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Hadisnya demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 18. An Abi Amrin Asy-Syaibani anna rajulan qala li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ayyul amali afdal. Diriwayatkan daripada Abi Amr Asy-Syaibani bahawasanya seorang laki-laki telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud, apakah amal yang lebih afdal? Khabarlah kepadaku supaya aku dapat beramal dengan dia. Dia mari tanya soalan, amalan yang paling afdal tu apa? Saya nak beramal dengan dia. Qala sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, sudahlah aku tanya tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu tanya aku. Jadi soalan awak ni aku dah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia ada jawapan yang cukup mantap. Dia ada jawapan yang mantap. Faqala, tanda tuan-tuan. Faqala, maka jawab Nabi, as-salatu ala mawaqitiha. Itu nombor 1, letak nombor 1. Yang pertama, bermula amal yang afdal itu ialah sembahyang di awal waktunya. Yakni ketika masuk waktu sembahyang itu segeralah mengamalkannya, jangan tangguh-tangguh lagi. 1. Maka tiadalah sebanyak itu sahaja, ditanya lagi. Sahabat tanya lagi. Qala wa ma qultu wa ma za ya Rasulullah. Tanya lagi. Kataku, apa pula yang afdal amal kemudian daripada sembahyang? Sembahyang itu kita dengan Allah, apa lagi yang afdal? Qal wa birrul walidaini. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bermula amal yang afdal kemudian daripada sembahyang itu ialah birrul walidaini, berbuat bakti, berkhidmat akan dua ibu bapa. Ini kita dengan mak ayah kita. Kemudian apa lagi? Dan ditanya lagi, qultu wa maza ya Rasulullah, apa lagi yang afdalnya lepas pada tadi? Tadi kita dengan keluarga. Qal wal jihadu fi sabilillah. Jawab Nabi sallallahu, amalan yang afdal itu ialah berjihad, berperang pada jalan Allah. Kata Imam Abu Isa, bermula hadis ini hasan, lagi sahih, dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari beberapa tempat dalam sahihnya, dan Imam Muslim dalam kitab Al-Iman dan kitab Al-Bir was-Silah dalam sahihnya. Mana hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita ada tiga perkara: solat dalam waktu, birrul walidain, berbakti pada ibu bapa, dan al-jihad. Mari kita ambil tiga-tiga secara ringkasnya, insya-Allah. Masalah 76, awal waktu sembahyang dan fadilatnya. Kata Abu Isa Tirmizi, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, dan bermula waktu yang pertama daripada sembahyang ialah yang lebih afdal, yakni waktu mula-mula, dan pangkal daripada segala waktu itulah yang lebih afdal. Mana masuk waktu kita solat, kita solat qabliyah dia, kemudian kita solat fardu, itu afdal.
Dan setengah daripada barang yang menunjukkan atas afdal pangkal waktu, mana awal waktu itu daripada akhirnya ialah pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abi Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, maka tiada mereka itu memilih melainkan ialah yang lebih afdal, dan tiada ada mereka itu meninggalkan yang lebih baik, dan adalah mereka itu sembahyang di awal waktu. Intaha nukilan daripada Syafi'i. Cuma kita dah bincang tadi, dalam siri yang lepas kita dah bincang, kecuali pada musim panas, waktu zuhur elok diperlewatkan, dan juga solat isya. Ada kalanya Nabi kita memperlewatkan solat isya, maka Nabi kata eloknya macam tu, tapi dari sudut amali Nabi tak perlewatkan sangat, dia biasa dia buat. Itu menunjukkan bahawa solat di awal waktu itu yang terbaik. Tamat yang pertama. Masalah 77, masalah birrul walidain, buat baik kepada dua ibu bapa dan kelebihannya. Wahai saudaraku, berbuat bakti kepada dua ibu bapa itu amatlah besar kelebihannya, dengan kerana itulah disuruh oleh syarak. Amat berbakti itu sehingga Allah SWT menyebut namanya berkapit, maknanya nama Allah Ta'ala suruh, perintah Allah semua Allah Ta'ala, kemudian diperintahkan buat baik pada ibu bapa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan telah menghukum oleh Tuhanmu dengan bahawa tiada menyembah sekalian kamu melainkan akan Dia, yakni akan Allah, dan berbakti sekalian kamu dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian. Jadi Allah Ta'ala sembah, Dia suruh semua Allah, Dia suruh bakti ibu bapa. Maknanya itu menunjukkan ketinggiannya kedudukan ibu bapa, siapa mereka Allah kembarkan dalam satu ayat perintah ini. Surah Al-Isra ayat 23. Maka dengarlah firman Allah Ta'ala itu, betapa kelebihan dan berat suruhan Allah Ta'ala agar berbakti pada dua ibu bapa. Pertamanya disuruhnya sembah akan Dia, wa'budu wa qadha rabbaka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian daripada menyembahnya dan ibadat dengannya subhanahu wa ta'ala, kamu diperintahkan berbakti dengan dua ibu bapa akan sebagai kebaktian yang sebenar, nama bakti. Maka tiadalah lebih berat hukum Allah sebagai hukumnya menyuruh berbuat bakti kepada dua ibu bapa, kerana dengan dua ibu bapa lah sebab bagi kurnia tuah Allah Ta'ala ke atas anaknya, iaitu dengan peliharaan dari kecilnya. Dengan menanggung dua ibu bapa itu beberapa susah dan sengsara, istimewa pula ibu, maka jadilah berbakti pada keduanya itu sebesar-besar pahala yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nak pahala besar, berbakti pada dua ibu bapa. Hidup atau mati? Timbul soalan, kaifa albir? Bagaimana nak berbakti? Tulis tajuk di tepi. Masalah 78, bagaimana cara kita berbakti pada ibu bapa yang hidup dan juga yang sudah mati. Berbakti kepada ibu bapa dan kaifiatnya, caranya. Wahai saudaraku, adalah kaifiat berbakti kepada dua ibu bapa itu ialah tiadalah apa payahnya. Tuan saya kata tak payah, iaitu dengan dengar dan ikut kehendaknya yang tiada menyalahi pada syarak. Satu, ayah kita nak apa, mak kita nak suruh buat apa, benda tak menyalahi syarak, ikut. Dan perbuat apa-apa yang menyukakan keduanya. Kita buat segala perkara yang mak ayah kita suka. SOP dia jangan langgar syarak, itu je. Maka apabila disuruhnya suatu, hendaklah turut dan perbuat. Mak kita suruh, ayah kita suruh, buat. Tetapi, ada tetapi sini. Jikalau disuruhnya mengerjakan yang haram seperti berjudi atau mencuri atau jangan sembahyang ataupun
mak kita larang daripada anak dia tutup aurat, atau dilarang memperbuat sesuatu yang disuruh oleh syarak, maka yang demikian itu haram pula menurut katanya, bahkan turut sebarang yang tiada ditegah syarak juga. Jadi kita boleh taat dalam perkara yang baik. Perkara yang melanggar syarak tidak, sebab tak ada alasan depan Allah. Kenapa awak macam ni? Mak saya suruh. Allah perintah saya taat pada mak dia. La, mak awak suruh tutup aurat, tak tutup aurat, tidak. Maka maulah pelihara, yang dipelihara itu menjaga dua ibu bapa itu, dibantu, ditolong kerjanya, disukakan hatinya, imma itu makna sama ada, memberi nafkahnya, atau memeliharakan rumah tangganya, atau membawakan makan minumnya, dan memelihara sakit demamnya, dan jikalau kafir keduanya sekalipun. Mana kalau orang ni mak ayah dia bukan Islam, itu pun dia kena khidmat juga untuk makan minum mak ayah dia tu. Kena. Dalam sembah berhala tu jangan ikutlah. Sembah kita boleh buat dalam perkara-perkara yang baik kemanusiaan, boleh. Dan jikalau sudah tua keduanya, maka jangan lugu. Apa dia lugu? Jemu. Jangan jemu. Itu makna lugu. Jangan jemu. Dan jangan malas. Lugu makna malas. Dan jemu daripada memeliharanya oleh tuanya. Allah tuanya, orang tua ni. Jangan. Dan ketiada kekuasaannya, bahkan tanggung akan keduanya. Dan jikalau banyak rungut rangatnya dan suruh sarahnya sekalipun, maka jangan sekali-kali masamkan muka dan tak suka akan suruhnya itu, hingga jangan berkata uf. Pun tak boleh. Itu uf mana orang tua ni apa lah. Isyaratkan miang dan panah keluh kesah akan suruhnya dan rungut rangatnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Surah Al-Isra ayat 23 lagi. Artinya jika sehabis tua di sisi engkau, maknanya mak ayah kita sudah tua, dalam pemeliharaan engkau jaga dia, salah seorangnya atau kedua ibu dan bapa itu, makalah jangan kata jangan, atau jangan bagi keduanya, dengan kerana keluh kesah kamu memeliharanya, atau rungut rangatnya, atau busuk hancingnya, dan jangan engkau tengkeng herdik akan keduanya. Dan hendaklah katakan, yakni bercakap kamu dengan keduanya akan percakapan yang mulia-mulia dan manis-manis, yang mengambil hatinya dan menyenangkan nafsunya, hingga sukacita ia dengan engkau. Di maknanya kena sabarlah bila orang tua ni sudah tua, lebih banyak mulut daripada buat kerja. Waktu dia sihat dulu mak kita, mulut tak banyak, kerjanya banyak. Macam-macam dia buat makanan lah, buat ni. Tapi bila sudah tua, dia tak larat nak bekerja, mulut dia pula bekerja. Kena sabarlah kita. Sabar menghadapi saat-saat ketuaan ibu bapa. Kerana orang tua ni bila tenaga dia tak ada, mulut dia pula bercakap. Kecuali Allah uji dua-dua, cakap pun tak boleh. Ada orang tua yang kena stroke, koma sampai 2, 3, 4 tahun pun ada. Berapa orang dah saya jumpa sahabat-sahabat pergi rumah dia kata mari tengok mak saya, dah 3 tahun dah tak bergerak. Ada cakap hidup tapi tak hidup. Allah, jadi anak dia nak tak gimana pun tak boleh. Duduklah, tunggulah orang tua tu selagi Allah Ta'ala tetapkan bagaimana keadaan, kita sabar. Itulah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendakwah ni, dia kata kita yang ibu bapa ni jangan jadi macam pemain bola. Kadang-kadang yang buat ke ayah dia dengan mak dia tu macam bola golf. Tahu bola golf? Bola golf ni kalau lubang kepala jauh sekali, waktu dia letak mata lagi. Seolah-olah bila mak ni dapat giltok rumah adik ke rumah kakaknya, pakai tak ambil dah lah, pakai duduk situ lah, tunggu mati. Jadi kita dengan mak ayah ni, kita kena buat macam orang main bola rugby. Jumpa bola dekat selalu. Jadi berebut nak jaga mak ayah. Ni tidak, ni kata orang, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak,
10 orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu yang sudah tua ataupun sakit. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni di kalangan anak-anak yang saleh, anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang buat berbakti pada ibu bapa. Itu waktu dia hidup. Bagaimana pula berbakti bapa waktu mereka mati? Jawab dianya, walaupun mak ayah kita sudah mati, kita mesti berbakti pada mereka. Yang pertama dengan sentiasa berdoa. Mampu kita kata Rabbighfirli wali walidayya? Boleh kata? Coba kata Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Berapa kali dah kata hari ni? Kata setiap kali waktu solat. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita kena set dalam minda kita 5 kali sehari paling kurang. Teringat kamu ayah, Rabbighfirli wali walidayya. Satu. Yang kedua, kita banyakkan istighfar. Kita bersedekah untuk dia, boleh. Mari masjid, letak RM3 dalam tabung. RM1 satu, saya, mak, ayah. Masuk. Sekali-sekala kita teringat ke mak duk makan kita beli makanan, bagi pada orang miskin, sampai pahala. Dan juga di antaranya, caranya, kita buat baik kepada kawan-kawan mak ayah kita tu. Kita balik kapur tengok, mak aku dulu waktu dia hidup dengan makcik ni lah dia baik. Pergi masjid berderet dua tu, pergi dengan kuliah berderet dua tu, kita beli makanan, beli hadiah bagi. Itu termasuk dalam birrul walidain. Dan kita hubungi keluarga-keluarga, adik-beradik mak, adik-beradik ayah, keluarga-keluarga dia, kawan-kawan dia. Itu termasuk dalam birrul walidain ba'da mautihima, selepas mereka mati. Baik, kata Tuan Syekh, nantilah insya-Allah di dalam bab al-birri was-silah berapa banyak lagi masalah tentang ini, insya-Allah. Nanti kita sampai di sana kita baca. Kita ambil lagi isu yang ketiga dalam afdalul a'mal, masalah 79, masalah perang sabil dan kelebihannya. Wahai saudaraku, pada hadis dalam masalah 75 menyebutkan amal yang afdal kemudian daripada berbakti dua ibu bapa ialah al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berperang pada jalan Allah. Maka kenyataan menyebut kenyataan afdal itu dapatlah kita faham daripada beberapa riwayat hadis. Setengah daripadanya, kata orang, maknanya sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, ajarkan kepada saya, tunjukkan kepada saya akan amal, suatu amalan yang menyamai pahala perang fi sabilillah, supaya kami beramal akan dia. Apakah amalan itu?" Dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang boleh menyamai amalan jihad fi sabilillah. Ini yang ditanya oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dia tanya, apakah amalan yang boleh menyamai jihad fi sabilillah? Maka Nabi kita jawab, apa jawapan dia? Jawabnya Nabi SAW, tiada terkuasakan oleh kamu sekalian memperbuatnya. Tak mampu kamu nak buat ni. Maka sampai 3 kali berturut-turut sahabat itu meminta Nabi tunjuk, Nabi ajarkan. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kamu semua teramalkan. Tak mampu kamu nak buat. Kemudian Rasulullah sallallahu pun berkhabar dan diajarnya dengan sabdanya, bermula umpama pahala orang yang perang fisabilillah seumpama pahala orang yang berjaga malam dengan berbuat ibadat sepanjang malam. Tengok, kita ibadat sepanjang malam tak tidur-tidur, dan siangnya berpuasa dengan tiada lemah dan tiada letih, daripada sembahyang dan puasa dan ibadat, daripada waktu melangkah tangganya, daripada waktu melangkah tangga pergi perang sampailah ia pulang. Dan selama itulah engkau siang malamnya dengan tiada tidur, tiada berhenti daripada beramal, maka itulah setimbangnya pahala perang fisabilillah dengan amalnya. Jadi apa dia kata ni? Apa dia maksud? Maksud dianya, kalau orang ni keluar daripada rumah dia pergi berperang, keluar daripada rumah dia pergi berperang, kita pun bangun
bertahajud malam, puasa siang, sama dengan dia, itu pun tak padan lagi. Maknanya ini dia panggil betapa besarnya perang jihad fi sabilillah. Tulis para jemaah, matan hadis ini, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin ya'dilul jihad. Kadang-kadang ustaz kita dia nak cari matan. Qala la ajiduhu. Nabi kata aku tak jumpa. Tanya lagi. Nabi kata hal tastati'u iza kharajal mujahid. Mampukah kalau bila mujahid keluar nak pergi perang, masuk dalam masjid, kamu berdiri, kamu puasa siang hari, mampu? Siapa dia balik? Wa man yastati' zalik, siapa dia mampu? Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna farasal mujahid la yastannu fi tiwarihi fayaktubu lahu hasanat. Hazal hadis tanda pelajar. Tuan Syekh kita tak bagi tahu di mana hadis. Hadis ini hadis dulani ala ya'dilul jihad, rawahu al-Bukhari. Hadis sahih dalam Bukhari. Alhamdulillah. Baik. Maka dengan sabda Nabi itu, betapalah besar pahala perang fisabilillah, dan betapa kelebihannya hingga tiada siapa upaya memperbuat amal lain yang menyamai pahala perang fisabilillah. Kata Tuan Syekh, maka nantilah insya-Allah di dalam bab bicara perang fisabilillah ada berapa banyak lagi masalah yang berkaitan. Bagi kitanya hadis jelas kelebihan jihad. Itulah 3 hadis yang Nabi sebut. Solat di awal waktu, birrul walidaini, dan berjihad. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang berkhidmat pada dua ibadah, orang yang jaga solat di awal waktu, dan orang yang berjihad semampu kita, insya-Allah. Baiklah, kita kesambung bab masalah yang ke-80, babu ma ja'a fi sahwi an waqti salatil asri. Bab yang datang pada menyatakan lupakan salat waktu salat asar, terlupa sembahyang asar. Insya-Allah kita jumpa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.